Assalamualaikum, selamat sejahtera Prof. Izham dan juga Dr. Biti dan juga kawan-kawan. Saya akan membentangkan tajuk saya, iaitu ini adalah isi kandungan saya, ada 11 isi kandungan dalam slide ini. Baiklah, ini adalah artikel yang dipilih, iaitu perancangan dasar ICT dalam konteks pembaharuan kurikulum, penyisihan domen dan artifak dasar ICT. Dan yang kedua, pelan dasar ICT berasaskan sekolah dalam pendidikan primer, elemen, tipologi dan proses yang mendasari. Jadi saya telah berikan tajuk baharu iaitu amalan mengintegrasikan ICT melalui rancangan dasar ICT berasaskan sekolah. Baiklah, ini adalah abstrak. Kertas konsep ini bertujuan untuk membincangkan pelaksanaan rancangan dasar ICT berasaskan sekolah. Ia adalah dokumen yang komprehensif berlandaskan 5 domen. Ia juga memerlukan pelibatan guru, penyelaras ICT dan juga pemimpin sekolah. Kertas konsep ini juga membincangkan tentang implikasi rancangan dasar ICT dan hasil daripada dapatan dan perbincangan pelbagai pihak mendapat manfaat. Baiklah, ini adalah pengenalan. Seperti mana yang kita tahu, ICT kini menjadi satu keperluan dan kepentingan dalam PDPC. Pelan dasar ICT ini adalah satu dokumen yang komprehensif di mana ia mengandungi elemen strategik dan operasi mengenai ICT. Baiklah, 5 domen dasar ICT yang berbeza diambil kira bagi merangka rancangan dasar ICT ini, iaitu wawasan ICT, ICT dalam dari segi keuangan, infrastruktur, pembangunan profesional ICT dan juga kurikulum ICT. 3 jenis rancangan dasar ICT juga berasaskan sekolah juga dirangka, iaitu rancangan dasar ICT sebagai rangka tindakan visi, inventory teknikal dan juga rancangan dasar ICT yang komprehensif. Satu alat yang dinamakan PITOS digunakan dan diperkenalkan di mana ianya adalah untuk membimbing sekolah-sekolah untuk mengintegrasikan ICT. Program pembangunan staf dan menyokong pasukan dan seterusnya sekolah dalam penubuhan pelan dasar ICT. Baiklah, ini adalah teori dan model yang digunakan dalam kertas konsep ini, iaitu teori aktiviti kepimpinan Engstrom pada tahun 2001, di mana teori ini menekankan pemeriksaan kepimpinan, alat rutin dan struktur, di mana ia digunakan untuk mencapai kepimpinan dan amalan pengurusan kerja pemimpin. Selain itu, teori ini menerapkan perspektif untuk menggambarkan perancangan dasar ICT yang digunakan. Teori ini juga ia membantu bagaimana sekolah dapat menganalisis proses membuat rancangan dasar ICT dan kandungannya. Baiklah, ini adalah model e-capacity yang digunakan, di mana model capacity ini adalah digunakan untuk mengkaji proses yang kompleks untuk mengintegrasikan ICT. Ianya terletak dalam perspektif peningkatan sekolah. Aspek utama model e-capacity ini merujuk kepada keupayaan sekolah untuk mencipta dan mengoptimalkan keadaan tahap sekolah dan guru untuk membawa perubahan ICT yang berkesan. Baiklah, seterusnya ini adalah kajian literatur. Menurut Hugh dan Prush pada 2007 dan Tendur et al. Pada 2008, strategi dan syarat menyumbang kepada penggunaan teknologi maklumat komunikasi dalam tetapan pendidikan. Vanderlindtel pada 2009 menyatakan penubuhan pelan dasar ICT berasaskan sekolah baru-baru ini telah mendapat perhatian kerana berupaya bertindak sebagai penggerak ke arah integrasi ICT yang berjaya. Menurut Hugh dan Bruce pada tahun 2007, salah satu syarat yang terdapat di peringkat sekolah ialah mempunyai visi bersama dan pelan dasar ICT tentang perancangan dasar ICT. Fishman, Zhang 2003, Zhao dan Conway pada 2005 menyatakan dasar ICT berupaya mempengaruhi integrasi di dalam kelas yang dilaksanakan oleh guru. Baiklah, Tondur et al. Pada 2007 di mana menyatakan rancangan dasar ICT yang jelas yang menekankan matlamat bersama cenderung menggunakan ICT lebih teratur di dalam kelas mereka. Manakala Gulbahar pada 2007 menyatakan penyelesaian masalah yang timbul semasa proses integrasi ICT bukan hanya mengenai perkakasan dan sambungan internet tetapi juga bagaimana ICT disepadukan dalam program pengajaran. Menurut Bella dan Ritchie pada tahun 2002 menerangkan keseluruhan falsafah penggunaan ICT dan meneroka bagaimana ICT dapat meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Ini adalah dapatan kajian iaitu kesemua dapatan data dibuat adalah berdasarkan model e-capacity serta 5 domen dasar ICT di mana sekolah-sekolah ini mempunyai visi dan dasar yang jelas tentang integrasi ICT.
Sekolah ini juga masih menggunakan kaedah dan cara yang berbeza dari segi siapa berinteraksi, kekerapan, sifat dan tempoh masa interaksi, masa serta alat rutin dan struktur bagi bentuk interaksi yang berlaku. Analisis dengan jelas menggambarkan pendekatan berbeza yang mengendalikan dasar ICT yang merangkumi penglibatan guru, penyelaras ICT dan penglibatan pemimpin sekolah dalam setiap domen dasar ICT. Ini adalah dapatan kajian berdasarkan wawancara kualitatif. Baiklah, ini adalah hasil daripada temu bual. 3 buah sekolah telah memulakan proses perancangan dasar ICT, manakala 3 lagi buah sekolah menyatakan mempunyai kekurangan masa dan kurang tekanan dari pemimpin. Ini adalah temu bual yang dinyatakan di dalam Scopus tersebut. Baiklah, ini adalah perbincangan peranan guru, penyelaras ICT dan pemimpin sekolah, di mana pemimpin sekolah hendaklah prihatin dengan visi dan domen dasar keuangan sekolah. Penyelaras ICT perlu membuat keputusan dalam domen pembangunan dan profesional. Guru-guru hanya terlibat dalam domen kurikulum saja. Sekolah membangunkan alat, rutin dan struktur yang berkaitan dengan semua 5 domen dasar ICT. Namun, tahap penglibatan bagi peranan dan interaksi yang dimainkan oleh guru penyelaras ICT adalah berbeza. Alat PITOS menyediakan pembelajaran berasaskan berpasukan yang meliputi pembangunan kurikulum kolaboratif. Seterusnya, berupaya membuat keputusan dasar. Libatkan galakan terhadap penyertaan guru dalam proses membuat keputusan. Alat PITOS digunakan di sekolah. Tahap pelibatan guru penyelaras ICT adalah berbeza. Ini adalah isu-isu di Malaysia yang berkaitan dengan ICT. Yang pertama adalah kemahiran abad ke-21, di mana pelajar-pelajar ataupun murid-murid di Malaysia dikatakan masih rendah lagi dalam kemahiran ICT. Kemahiran penggunaan ICT melibatkan pentadbir, di mana pentadbir kurang terdedah dengan penggunaan ICT menyebabkan warga sekolah iaitu guru dan murid kurang terdedah dengan ICT. Pengajaran dan pembelajaran pula, dalam tempoh pandemik COVID ini, ramai murid tidak dapat mengakses pembelajaran dengan sepenuhnya disebabkan kekurangan ICT. Ini adalah implikasi dasar di mana ianya dapat meningkatkan pengajaran dan pemudahcaraan. Yang kedua adalah pembestarian sekolah, di mana ianya boleh merangkumi objektif pembestarian sekolah. Dan juga yang ketiga, ianya dapat mencapai matlamat PPPM 2013-2025 yang menggariskan anjakan ketujuh, iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Ini adalah implikasi amalan di mana guru-guru dan juga murid dapat meningkatkan keberkesanan sebagai pemimpin teknologi di sekolah. Selain itu, ianya dapat membina visi yang boleh dikongsi bersama dalam membuat keputusan berkaitan ICT. Selain itu, ia juga dapat melahirkan pemimpin yang membimbing dan menyokong organisasi sekolah. Guru dan murid-murid juga dapat menguasai teknologi di mana dapat membantu mereka di dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini adalah implikasi latihan di mana yang pertama adalah ladap. Pihak sekolah dapat merancang untuk menyusun aktiviti pembangunan profesional ICT untuk meningkatkan kecekapan ICT di samping dapat membangunkan literasi asas ICT murid dan guru. Yang kedua, kursus latihan program atau bengkel di mana guru-guru boleh diberikan peluang galakan untuk terlibat sama dalam rangka aktiviti baru ICT. Yang ketiga, menganjurkan kursus atau latihan yang mana dapat memantapkan ilmu guru di samping bersesuaian dengan keperluan guru tersebut. Kesimpulannya, pelan perancangan dasar ICT ini digunakan oleh semua sekolah sebagai panduan dalam mengatur proses perancangan dasar ICT. Pemimpin dan penyelaras ICT sekolah perlu memastikan bahawa rancangan tersebut dioperasi dengan mengambil kira 5 domen tersebut. Alat seperti PITOS digunakan berupaya untuk membimbing sekolah. Baiklah, ini adalah rujukan yang saya dapat. Sekian, terima kasih.